Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Zainuddin bin Zainal Abidin bersama-sama dengan rakan-rakan saya, Cikgu Saiful Bahri bin Mislah dan Cikgu Muhammad Ridwan bin Samsudin, mewakili skuad Inovasi BT1 hari ini ingin berkongsi dengan anda sebuah inovasi yang bertajuk GoalMath ataupun GM. Bagi pengenalannya, matematik merupakan satu subjek yang memerlukan kita untuk membuat banyak latihan. Seperti mana yang kita tahu, dalam matematik, latihan yang berulang itu penting bagi mendapatkan kemahiran yang baik. Bagi yang bermasalah, biasanya mereka lah orang yang tidak gemar membuat latihan. Kerana mereka bosan, kerana mereka tidak tahu. Sedangkan kalau mereka ulang-ulang buat latihan, mereka akan dapat, tetapi mereka tidak mahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tambah dan tolak adalah asas kepada matematik dan perlunya kemahiran asas tambah tolak ini dikuasai untuk mempelajari subjek matematik yang lebih mendalam lagi. Kalau asas mereka tak lepas, bagaimana untuk mereka dapat mempelajari topik lain yang jauh lebih susah daripada yang asas ini? Maka objektif inovasi pada hari ini adalah menambahkan minat 10 orang murid tahun 2 untuk membuat latihan tambah dan tolak dalam lingkungan 100. Refleksi. Saya menjalankan refleksi dan memberikan kepada dua kaedah ataupun indikator. Yang pertama, pemerhatian. Murid tidak langsung berminat untuk membuat latihan. 3 soalan yang diberikan sebagai tugas untuk dibawa ke rumah. Namun, mereka tidak dapat membuat satu pun tugasan tersebut. Dan murid juga kelihatan bosan dan terpaksa. Melalui itu membuat pula murid menyatakan rasa susah dan bosan apabila membuat latihan. Bila kita berbual dengan mereka, mereka kata bosan lah cikgu, susah, malas nak buat. Contohnya lagi adalah, cikgu kita buat yang lain lah, tak nak tambah dan tolak. Macam mana nak buat yang lain? Sedangkan tambah dan tolak adalah yang paling asas. Kalau kita setakat susun nombor saja sampai bila? Jadi itu menambah kerisauan saya dan merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu untuk membantu mereka. Maka saya menghasilkan GM. Jadi penghasilan inovasi ini bermula sebegini. Yang pertama, petak kecil berukuran 2.5 darab 5 cm sebanyak 21 buah. Saya susunkan sebaris, sebanyak 3 baris. Dan di bahagian dalamnya dibahagikan kepada 2 bahagian. Setiap bahagian diletakkan logo pasukan bola sepak kegemaran. Dan nombor serta nama pemain bola sepak itu dalam pasukan tersebut. Contohnya JDT, Safawi Rashid. Kan? Macam tu. 2 petak besar berukuran 7.5 cm dan 12.5 cm dilukiskan di bahagian bawah sebagai gol. Untuk kita buat 2 tiang gol di dalam set ini. Maksudnya nanti akan ada set 21 pemain daripada kertas tu dan ada 2 gol. Macam mana bentuk dia? Mari saya kongsikan. Sebelum itu, langkah kedua adalah bahan tersebut dicetak kemudiannya dipaketkan ke dalam plastik A4. Jadi inilah hasil inovasi saya. Mula-mula saya letakkan, saya hasilkan di dalam laptop, kemudian saya printkan, saya cetak dan kemudian di situ yang saya kata tadi ukuran-ukurannya, di situ kita akan dapat lihat ada 3 baris pemain yang kita boleh lipatnya nanti menjadi potongan-potongan kecil dan kemudian dipaketkan untuk menjadikan satu inovasi yang lengkap. Maka bagaimanakah inovasi ini dilaksanakan? Pada mulanya apabila kita dapat sahaja kertas itu, dapat sahaja paket itu, kita akan boleh lipatkan, gunting dan lipatkan. Ini juga sebenarnya mempengaruhi murid dari segi motor halus mereka. Mereka memotor, menggunting dengan baik dan melipatkannya. Selesai melipat 21 pemain itu, mereka akan mengambil satu bahagian kertas, tak kisahlah apa-apa kertas, untuk dijadikan sebagai bola. Dan tiang gol pun kita lipat seperti dalam gambar ini. Dan akan ada 2 pasukan. 2 pasukan yang berlawan. Di mana contohnya saya bermain dengan rakan saya dan kita akan berbincang. Kita nak main pakai berapa player, berapa pemain. Contohnya kita nak 10 pemain. Maka mereka, pasukan lawan, kawan saya itu, dia akan pilih 10 pemain yang bernombor, nombor jersey mereka. Dan saya juga akan pilih 10 nombor. Tak kisahlah nombor 27 ke nombor 1 ke nombor 5 ke nombor 6. Dan kita akan bermain penalti seperti dalam gambar di atas. Penalti itu satu akan menjaga gol dan seorang lagi akan sepak. Jadi kita akan bertanya dengan lawan kita nak buat berapa sepakan. Contoh saya tadi 10. 10 dia dan 10 saya, maka kami akan membuat sepakan.
Setiap kali sepakan dilakukan, dimulakan dengan nombor 50. 50 adalah asal. Jadi ada pensel, ada kertas. Kawan saya pun ada pensel, ada kertas. Saya tulis 50, mereka tulis 50. Dan apabila kita sepakkan yang pertama, contohnya yang pakai nombor 21, saya sepak tak masuk gol, maka saya perlu tolak 50. Tolak 21. Maaf ya, tolak 21 daripada 50. Kawan saya pula akan sepak. Sekiranya di gol, maka dia akan tambah daripada 50 itu, tambah berapa? Ikut pada jersey yang dipakai oleh player itulah. Jadi akhirnya nanti sekali sepak, sekali mereka akan buat latihan tambah atau tolak. Jadi kalau 10 kali sepak, maksudnya mereka menghasilkan 10 latihan tambah dan tolak dalam sekali permainan. Nampak tak perbezaannya di situ? Inilah yang kita katakan bermain sambil belajar. Jadi impaknya, selepas inovasi dijalankan. Dari segi pemerhatian, saya buat tadi 2 pemerhatian dan juga temu bual. Pemerhatian, saya dapat lihat kesemua kumpulan sasaran saya berjaya menunjukkan peningkatan ketara dalam membuat latihan tambah dan tolak dalam lingkungan 100. Sekali main saja dah 10 kali mereka buat latihan. Sedangkan kalau kita nak suruh buat sekali pun belum tentu mereka nak buat. Betul? Kemudian, dari segi temu bual, saya jumpa dengan mereka. Macam mana? Seronok tak buat tambah dan tolak? Cikgu, jom main lagi GM cikgu. Cikgu ada buat GM lagi tak? Saya nak main dah. Jadi saya sendiri berasa seronok kerana mereka seronok dan mereka sebenarnya tak perasan yang mereka sedang membuat latihan matematik. Jadi kesimpulannya, GM berjaya membantu murid dalam meningkatkan minat terhadap membuat latihan tambah dan tolak. Mana tidaknya, bilangan latihan yang dibuat adalah jauh lebih banyak berbanding sebelum inovasi diaplikasikan. Jadi, objektif saya hari ini tercapai. Sekian daripada saya dan rakan-rakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.